perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rohamizah binti Zainuddin. Ada dekat dalam dekat slide saya ni. Itu nama saya Rohamizah Zainuddin. Saya seorang chartered accountant. Salam perkenalan kepada anda yang baru mengenali saya. Dan saya merupakan seorang licensed company secretary juga, yang mana saya berdaftar melalui Malaysian Institute of Accountant, yang melalui professional body lah. Syarikat saya yang ni lah, nama Alzad Business Management, yang beroperasi di Bandar Baru Bangi. Jadi kalau ada nearby, sila singgah. Tapi sekarang PKP tak boleh singgah pula. Tak apa. Saya berpengalaman lebih daripada 18 tahun dalam bidang perakaunan ni, dan insya-Allah segala ilmu-ilmu yang ada dalam otak fikiran saya ni, saya nak cuba kongsikan kepada anda. Ada ke lapangan, ada masa, saya akan buat live. Tujuannya adalah untuk berkongsi ilmu, kan? Kita tak ada harta yang banyak nak dikongsikan, jadi ada ilmu tu saya share lah. Ilmu ni bukan ilmu saya, ilmu Allah. Okey, tajuk hari ni sebab saya recently saya ada buat kelas tentang bajet. Terima kasih kepada Puan Farida Rahman telah menjemput saya menjadi salah seorang daripada penyampai. Jadi saya sampaikanlah permintaan untuk bercerita ataupun share tentang bajet. Apa yang anda faham tentang bajet? Okey. Bajet ni bila kita tanya pada certain orang, diorang akan kata okey, bajet ni ada yang menjawab adalah sesuatu yang maknanya kita ukur pada badan sendiri. Nak belanja kita ukur pada badan sendiri. Jadi itu memang tak salah, memang betul. Tapi macam ada juga orang berpendapat bahawa apakah itu bajet tu? Ada orang kata bajet ni bila hujung tahun baru kita akan sediakan bajet. Dan kita akan ada kaedah-kaedah bagaimana kita nak membuat bajet tu sebenarnya. Dan ia bukanlah sesuatu yang maknanya kita kena sediakan terlebih dahulu sumber dia. Itu bajet. Jadi saya akan kupas dengan lebih mendalam bajet itu satu persatu mengikut definisi di dalam perakaunan. Jadi supaya anda lebih faham. Nanti bila nak buat bajet, anda tahulah macam mana kaedahnya nak buat bajet. Okey. Sebelum saya menerangkan tentang definisi bajet itu sendiri, okey, ini adalah advice saya lah. Jika anda seorang business owner, siapa sebenarnya yang kena buat bajet? Saya memang ada terjumpa orang yang dia adalah director sendiri yang buat bajet. Sebenarnya seorang director, dia adalah seorang decision maker. Yang membuat bajet adalah staff-staff dia. Jadi dia mendengar apa yang staff-staff dia akan bentangkan semasa sesi bajet tu. So hari yang paling sesuai untuk menyediakan bajet adalah seelok-eloknya bulan yang hujung bulan tu, bulan 10 tu sesuai dah untuk buat bajet. Sekarang ni dah bulan Januari kan. Jadi memang dah out of schedule lah kalau nak buat bajet sekarang. Tapi tak apa, kalau nak praktik boleh praktik. Nanti tahun hadapan kita start bajet bulan 10. So bulan 11 tu dah kira lewat lah kalau nak buat bajet. So kita akan target setiap tahun bulan 10 adalah waktu yang paling sesuai untuk buat bajet. Siapa yang perlu buat bajet? Bajet ini adalah orang tim kita. Tim, kalau kita ada branch manager, kalau kita ada branch yang banyak, branch manager yang akan menyediakan bajet tu. Nampak bukannya director yang kena buat bajet. Kalau kita yang buat bajet, kita semak sendiri, kita lulus sendiri, namanya kita syok sendiri. Jadi lebih baik yang menyediakan bajet tu adalah staff-staff kita. Kalau kita ada 12 cawangan seluruh Malaysia, semua akan turun ke HQ untuk bentangkan bajet masing-masing. Kalau kita tak ada branch, tapi kita ada department, semua department, ketua-ketua department perlu terlibat untuk menyediakan bajet. Itu sebabnya ada setengah company dia buat setiap suku tahun dia akan buat bajet.
Itu yang rajin lah, company yang rajin. Ada yang prosedur ataupun dia orang punya polisi, dia akan buat bajet setiap tahun. Jadi bergantunglah pada keupayaan company masing-masing. Okey. Sebenarnya definisi bajet ini adalah sebenarnya ia lebih kepada perancangan. Apa yang maksud di perancangan tu? Kalau dalam bajet, kita merancang untuk buat apa untuk tahun depan. Bukannya kita tahun depan dah sampai, tahun 2021 dah sampai, baru nak merancang. Masa bajet tu kita dah buat perancangan dah. Jadi pada bulan 10 tu kita dah pun target apa yang kita nak buat. Bilakah jadualnya? Contohlah kalau kita nak beli untuk syarikat kita, kita nak beli crane lah. Contohlah kita nak beli crane. Lepas tu kita kena letak bajet dan sasaran kita adalah bulan bila kita nak beli crane tu. Kita kena letak let's say bulan 4 ke. Jadi kenapa kita letak bulan 4? Sebab daripada Januari, Februari, Mac adalah waktu yang mana kita peruntukkan masa untuk apply loan. So kita target bulan 4 tu adalah waktu loan telah diluluskan dan kita dapat apa yang kita nak. Kalau kita nak apply crane lah. Kalau kita nak beli kereta lah. Itu namanya perancangan. Itu perancangan untuk beli aset. Dan juga perancangan-perancangan lain. Sebagai contohnya, kita merancang untuk naikkan sales. Jadi bila kita nak menaikkan sales, apa yang perlu kita buat? Tak bolehlah statik je. Tahun lepas kita punya kaedah sama je. Tahun ni kita nak naik 2 kali ganda. Katakanlah tahun lepas kita ada jualan sebanyak RM1 juta. Jadi tahun berikutnya, tahun akan datang, kita perlulah ada mekanisme ataupun event-event yang kita nak buat supaya kita punya jualan meningkat 2 kali ganda. Itu perancangan. Apa yang kita boleh buat? Bulan bila kita nak buat perancangan? Kalau misalnya orang yang terlibat dengan food and beverage ataupun jual barang-barang seperti pakaian, dia mesti kena ada bajet. Okey, raya-raya kita kena buat all out event besar-besar, buat promotion besar-besar. Itu perancangan kita. Jadi bila kita ada perancangan, baru kita boleh merealisasikan bajet tu. Itu adalah perancangan. Dan bajet juga boleh didefinisikan sebagai matlamat. Apakah matlamat kita? Matlamat syarikat kita. Kalau syarikat kita, matlamat kita nak terus berkembang, untuk terus berkembang, bagaimanakah kaedahnya? Apakah sasarannya? Bagaimana kita nak capai matlamat tu? Jadi daripada bajet itu kita boleh usulkan. Masa pembentangan bajet tu kita boleh usulkan. Okey, kita punya cadangan-cadangan supaya matlamat itu dapat direalisasikan. Okey, seterusnya ia adalah merupakan satu bentuk pelan tindakan. Ni dah buat perancangan, dah ada matlamat, kita dah bentang cantik-cantik dah. Apa pelan tindakan dia? Macam saya sebut tadi lah. Kalau pelan tindakan itu tidak dilaksanakan, mana mungkin bajet itu boleh kita sediakan. Itu adalah definisi bajet. Pertama, perancangan. Kedua, matlamat. Dan ketiga, pelan tindakan. Dan seterusnya, panjang sebenarnya definisi bajet ni. Jadi ada setengah orang dia senang aja, bajet tu ukur baju pada badan sendiri. Tak, sebenarnya definisi bajet tu sangat luas. Okey, seterusnya adalah peruntukan sumber. Jadi bila kita mengatakan atau memperkata tentang bajet, tidak boleh lari tentang peruntukan sumber. Itu yang paling penting sebenarnya. Perancangan dah dibuat, dah ada matlamat, dah ada pelan tindakan, mana sumber nak dapat? Itulah dia. Sebagai contohnya, kalau kita nak merancang untuk dapatkan aset syarikat, untuk syarikat nak beli bangunan ke, nak beli kereta ke atau lori ke, jadi peruntukan sumbernya dari mana? Mana nak dapat dana tu? Jadi kita rancanglah, mungkin bulan 4 kita rancang nak beli bangunan ataupun nak beli tanah. So bulan Januari sampai bulan Mac adalah perancangan kita untuk memohon pinjaman. Ataupun kita cari investor yang boleh inject fund ke dalam syarikat kita. Itu adalah dinamakan
peruntukan sumber dari mana kita akan dapat untuk merealisasikan perancangan yang kita dah rancang dalam bajet yang kita bentangkan. Okey, dapatnya? Okey, kepada anda yang baru mengenali saya mengucapkan selamat perkenalan. Jadi hari ini saya nak kongsikan pada anda tentang bajet. Sebenarnya saya nak cerita yang santai-santai saja. Jadi mungkin ada yang sebenarnya tahu macam bajet ataupun belanjawan negara, tapi bagaimana kita sendiri kita laksanakan ke tidak untuk perniagaan kita, adakah ianya perlu? Ia sangat perlu. Jika anda seorang usahawan, jika anda seorang business owner, anda perlu ada bajet. Jadi buatlah bajet itu. Jika anda ada tim yang besar, anda buat bajet supaya anda boleh grow. Digalakkan sangat. Anda memang perlu buat bajet. Okey, salam pengenalan daripada saya. Nanti jika ada masa dan kesempatan, anda boleh juga follow saya di Instagram saya, Rohamiza Comsec Accountant, ataupun anda boleh juga follow Facebook saya, Rohamiza Zainuddin. Kalau rajin-rajin tekanlah button klik like button tu dekat saya punya company page RZ Business Management. Jadi lagi bersemangat saya nak share kepada anda. Boleh Okey, saya harap anda boleh kongsikan. Okey, saya sambung lagi. Okey, seterusnya adalah maksud bajet ni dalam merangkumi juga untuk menilai prestasi. Jadi bila anda ada syarikat, anda nak tahu prestasi syarikat anda cemerlang ke tak cemerlang, grow ataupun tak grow, untung atau rugi, masa pembentangan bajet ni anda boleh nampak status dia macam mana, prestasi pekerja-pekerja anda macam mana. Jadi jika bajet ni dia ada perbandingan bajet yang tahun lepas dengan actual tahun ini. Sebagai contoh, kita buat bajet tahun 2021. So jadi bila berakhir tahun 2021, kita akan membuat comparison antara bajet dan juga antara actual. Jadi ada perbezaan tak? Dia capai sasaran ke tidak? Jika capai, alhamdulillah, kita akan reward kepada staff-staff kita yang telah berjaya capai sasaran dalam bajet kita. Dan jika kita tak capai, daripada situ kita akan persoalkan, kenapa tak capai bajet ni? Kita bajet bukan main lagi tahun lepas, tapi tak direalisasikan. Kenapa? Dekat situ kita boleh nilai prestasi kedua-duanya, prestasi syarikat dan juga prestasi pekerja kita. Adakah mereka jalankan tugas dan tanggungjawab, ataupun ada kekangan-kekangan ataupun masalah-masalah lain yang timbul yang mana ianya boleh diperjelaskan. Jadi kadang-kadang tu kita nak tengok prestasi syarikat, bukan hanya sekadar untung dan rugi saja. Rugi je setiap tahun, untung saja setiap tahun untung, tapi kita nak tengok kenaikan keuntungan tu macam mana. Adakah kita semakin grow? Adakah sales kita makin meningkat? Itu yang kita nak tengok, kita punya prestasi syarikat dan juga prestasi pekerja kita. Okey? Dan seterusnya, ini tugas sebagai seorang accountant untuk merumuskan perniagaan. Jadi saya harap kepada anda yang ada tim, seelok-eloknya untuk merumuskan perniagaan ni, carilah seorang accountant ataupun juru akaun yang berpengalaman untuk mengurus bajet ni ataupun untuk conduct bajet ni. Dan bila rumusan perniagaan itu telah di compile ataupun dikumpulkan, jadi terpulanglah kepada anda sebagai business owner untuk meluluskan bajet tu. Jadi ukur baju pada badan sendiri, tapi sebenarnya ukur baju ukur pada kemampuan pekerja anda dan juga syarikat. Jika bajet itu dikeluarkan oleh pekerja-pekerja anda, jadi bila mereka menyediakan bajet, bermakna mereka bersedia untuk memikul tugas dan tanggungjawab tu. Jadi kalau mereka target, katakanlah dia kata okey, kita nak naikkan sales sebanyak sekali ganda lagi daripada 1 juta jadi 2 juta, bermakna itu kesanggupan mereka. Mana datangnya jualan yang banyak tu? Apakah tindakannya? Itu adalah kesanggupan mereka. Jadi memang ukur baju pada badan sendiri, tetapi dalam bajet ukur pada kemampuan pekerja-pekerja.
mereka yang menyediakan bajet, merekalah yang patutnya kena memikul amanah yang mereka pentangkan. Anda hanya, tugas anda untuk sebagai seorang business owner, tugas anda hanyalah meluluskan dan juga memberi kata putus. Kalau misalnya nak apply loan, nanti bila sampai agreement loan, jangan terperanjat pula, sebab kita sebagai business owner yang dah luluskan bajet tu kata nak apply loan sekian-sekian, tapi kita peranjat pula, bila masa pula kita apply loan. Itulah dia tugas sebagai business owner. Bukan mudah untuk buat keputusannya. Jadi tahniahlah kepada anda jika anda telah pun berjaya menyediakan bajet. Saya galakkan anda buat setiap tahun, dan juga semoga apa yang saya sharekan ini akan memberi manfaat kepada anda. Jadi ingat definisi bajet ini adalah, saya repat balik, dia merupakan satu perancangan dan juga matlamat, dan mesti ada pelan tindakan. Seterusnya kita kena ada peruntukan sumber untuk merealisasikan perancangan bajet itu, dan ia mampu menilai prestasi syarikat. Seterusnya anda boleh rumuskan syarikat perniagaan anda, bagaimana anda dapat menjadikan perniagaan anda lebih berkembang maju lagi di masa akan datang. Okey, sampai sini sajalah saya kongsikan kepada anda. Saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda. Jika anda rasa ianya bermanfaat, saya nak anda sharekan seberapa ramai guru-guru usahawan di luar sana. Mungkin mereka sebenarnya nak mengetahui sedikit tentang perakaunan. Sharekan kepada mereka dan like saya punya page RZ Business Management, supaya nanti lagi lebih bersemangat saya nak live lagi insya-Allah, dan saya akan sharekan tentang perakaunan di masa akan datang. Okey. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Saya doakan semoga anda berada dalam keadaan sihat sejahtera, semoga perniagaan anda semakin berkembang maju, dan semoga kita semua sihat dan terhindar daripada penyakit COVID-19 ini. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.